صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صافوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني. Orang kalau kaji sejarah, tuan-tuan sekalian, orang kalau kaji sejarah purba-purba silam, sebelum-sebelum zaman Islam, rujukannya lah Bible, Taurat, Old Testament dan New Testament. Dan kalau cerita-cerita tentang hukum, memang kita tak rujuk pada mereka. Cerita-cerita tentang sejarah-sejarah yang biasa mereka tidak ubah, yang mereka rasa tak ada kena-mengena, tak ada kena-mengena dengan Nabi Muhammad, mereka tidak ubah. Especially yang before Nabi Muhammad. Jadi mereka tidak ubah. Allah Ta'ala sendiri sebutkan bahawasanya kalau orang Bani Israel menyebutkan kepada kita satu kisah, mengiyakan jangan, menafikan pun jangan. Bermakna apa? Ada kemungkinan betul, tapi menjadikan pegangan tak usah. Jangan pegangan tak usah ya. Kalau tidak sampai sumber yang tepat tidak usah. Tapi boleh dapat guide, dari situ ya. Maka dikaji ulama bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam setelah wafat Siti Sarah, berkahwin dengan isteri lagi satu, Siti Kunturah namanya. Orang Melayu sebut Siti Ketura. Siti Ketura. Siti Ketura. Dan Siti Ketura ni di mana asalnya? Daripada itulah asal nama perkataan Melayu kita. Itulah asal pada perkataan Melayu kita ya. Sebab kalau perkataan Melayu kita, Melayu dan Jawi tu sama, kita tengok maknanya. Kita tengok maknanya sama ya, daripada asal sumber yang sama. Kalau orang Melayu itulah dia, Bani Jawi itulah dia ya. Cuma dia punya dari bahasanya nanti kita tengok ya. Kalau kita tengok perkataan Melayu itu sendiri, Melayu sendiri, apa makna Melayu? Ambil daripada Sungai Melayu yang berada di Palembang, kata orang dekat Bukit Siguntang sana. Walaupun ambil daripada nama sungai itu, tapi sungai itu namanya Sungai Melayu. Kenapa namanya Melayu? Kenapa sungai itu namanya Melayu? Kan pasti ada yang namakan dia Melayu. Orang Melayu namakan sungai itu Melayu ke? Orang Melayu ambil daripada nama sungai itu jadikan bangsa dia nama Melayu. Kan orang Melayu yang namakan. Aku namakan macam kita pindah sini, saya namakan tempat saya ni Lorong Hadramut. Jadi pasal aku yang namakan dia Lorong Hadramut ke, ataupun Lorong Hadramut memang sudah ada, maka aku tinggal di Lorong Hadramut. Tidak ya. Mungkin Sungai Melayu tu dinamakan orang Melayu sebagai Melayu kerana bangsa mereka. Sebab sungai adalah sumber kehidupan orang, satu-satu bangsa ya. Maka dinamakan sungai itu Sungai Melayu oleh orang Melayu. Jadi orang Melayu dah ada, dia menamakan sungai itu Melayu. Baiklah, kita tak tengok lagi sumber-sumbernya. Cuma kita nak tengok kalau perkataan Melayu tu sendiri, perkataan Melayu dalam bangsa Melayu kita, perkataan Melayu tu apa maknanya? Layu tau, melentok. Layu. Pokok ini sedang berkembang mekar. Yang ini pulaknya tidak disiram, maka sedang melayulah dia. Betul tak? Sedang layu. Layu. Kalau daripada bahasa Jawa pula, Melayu tu maknanya apa? Lari. Jadi macam tak tepat, macam tak kena. Tapi kan mana pula dapat, kenapa pula dinamakan kaum dia tu sebagai Melayu? Adakah dia nak menamakan bangsa dia orang lentok? Adakah maksud awak bangsa apa? Saya bangsa lentok. Kan tidak kan? Awak nama bangsa apa? Bangsa saya bangsa pelarian. Pun tidak kan? Maka di siasat setengah ahli sejarawan mengatakan ambil daripada nama Mala, bangsa Mala. Mala tu apa? Adalah daripada Siti Ketura, nenek dia punya nama. Kerana Siti Ketura adalah tuan puteri di Gunung Himala. Mala tu apa? Gunung Mala. Kerana bangsa mereka di situ. Maka gunung tu sebut Himalaya, bahasa gitu. Daripada perkataan Mala ini, maka orang Melayu pakai nama Melayu. Dikasih nama Melayu. Jadi bukan daripada perkataan Layu, bukan daripada perkataan pelarian. Adalah daripada nama nenek. Logik tak agak-agak kalau kita tengok? Betul ya? Betul daripada atuk moyang kita. Kita sekarang nama siapa nama? Al-Haddad. Apa nama? Al-Idrus. Daripada nama atuk kan? Daripada nama atuk. Jadi dia ambil daripada nama. Kenapa tak kasih daripada Ibrahim ni? Kenapa? Dah banyak. Orang Bani Israel pun daripada Ibrahim.
Orang-orang Arab pun daripada Nabi Ibrahim. Maka dia ambil yang khusus lagi. Iaitu apa? Daripada isteri ketiganya. Daripada nama nenek, tak ambil nama-nama atuk. Daripada nama nenek, tak nama atuk. Sebab kalau sebut nama atuk, lebih umum lagi. Orang-orang Bani Israel pun daripada Nabi Ibrahim. Jadi disebut atas nama nenek. Atas nama nenek. Maka berkahwinlah Nabi Ibrahim dengan Siti ketua ini. Dapat beberapa orang anak. Di antaranya yang sulung namanya Madian. Balik semula ke negeri Arab sana. Jadi kaum Nabi Syuaib derhaka. Yang lainnya ada berapanya diantar, disabdakan Nabi Ibrahim supaya buka menjadi bapa ke kaum baru, bangsa baru. Jauh di negeri bawah angin, iaitu kita sini. Ini bapa, jadi bapa bagi bangsa kita. Jadi bapa bagi bangsa kita. Dan kerana jauhnya tu, jadi bangsa ni Melayu. Melayu lah kita bilang ya. Melayu. Dibawa ke tempat yang begitu jauh. Ke tempat jauh. Kalau orang bahasa Arab, kalau sebut jauh, orang ni jauhnya macam dah dibawa angin. Betul tak? Jadi terbangkan ke mana dia? Kita bilang kan? Jauhnya dah diterbangkan ke mana? Macam dia terbangkan oleh siapa? Angin. Jadi dibawa oleh angin. Angin tu disebut sebagai apa? Angin dalam bahasa Arab jauh. Jadi orang ni dibawa oleh jauh. Jadi orang ni sebut sebagai Jawi. Melayu, Jawi. Melayu daripada nama nenek dia, dan dia orang yang jauh, dia dibawa oleh angin. Dan orang Melayu sebut jauh. Jauh. Itu di antara yang saya biasa mendengar daripada beberapa orang pengkaji sejarah menyebutkan asal usul bangsa Melayu. Maka kita kutip, tengok ada logiknya. Satu-satu sumber tuan-tuan sekalian, kalau kita nak tengok apa-apa sejarah, walaupun kita bukan ahlinya, tengok ada logik tak ada logik. Kalau tak ada logik, kita tengok yang terpaling logik. Dan kita kemukakan sama ada terima orang, tak ada terima orang tu lainlah. Mungkin ada orang lebih pendapat lebih, bukan begini Ustaz, ada pendapat lebih begini. Oh iya ke? Aku lagi suka nak belajar. Jadi lebih menguatkan lagi. Setakat ini yang saya dapat faham daripada pendengaran kita, daripada ceramah-ceramah yang disampaikan oleh orang-orang ahli sejarawan dalam bangsa Melayu kita ini ya. Jadi bangsa Melayu dah ambil daripada kaum Mala. Ini okeylah, saya sebutkan sumber-sumbernya lah. Perkataan Mala ini kami terima daripada Tuan Guru. Saya tak ingat namanya, Tuan Guru Haji Idris di Kedah. Kita ziarah beliau. Beliau menulis kitab tentang Melayu, ya, dan sejarah asal usul Melayu. Dan beliau adalah kiranya munsib bagi sekalian khazanah Syekh Abdullah Al-Khumairi di Kedah. Jadi beliau memegang banyak surat-surat sejarah daripada silam-silam semua tu. Jadi beliau yang menyebutkan perkara ini di antara sumbernya. It's not just we imagine and we pluck from the air and then we give this name. No. Ada sumber-sumbernya ya, Jadi saya setakat relate the story sebab buku kita ni bukan sesi kita ni bukan kiranya syarahan university, semua pakai fakta. Kira cerita views apa yang kita dapati ya. Maka secara santai lah namanya, cuma tetap ada sumbernya ya. Jadi nama Melayu tu ambil daripada Mala. Itu gunung tu Himalaya, Gunung Mala. Daripada Malaya orangnya jadi Melayu. Melayu. Kemudian dibawa oleh angin, dibawa oleh jauh. Maka jauhlah dia. Maka orang ni sebut sebagai Jawi. Disebut sebagai Jawi. Bani Jawi itulah orang-orang Melayu. Sama Bani Jawi, Melayu. Kemudian lagi jauh lagi, Jawa. Lebih jauh lagi ke bawah lagi ya. Begitu. Baik. Sapan kulit mudik ke Tanjung. Hati-hati jalan dipaya. Adat dikelik, syarat dijunjung. Tidak Melayu hilang di dunia. Melayu yang macam mana yang tidak hilang di dunia? Bukan Melayu yang agogo. Bukan Melayu yang makan makan ais joget-joget dekat nightclub. Melayu yang adat dikelek, syarat dijunjung. This kind of Malay takkan hilang sampai bila-bila. This kind of Malay. Yang cakap siapa? Datuk Laksamana Hang Tuah. Datuk Laksamana Hang Tuah tu jenis agogo ke? Datuk Laksamana Hang Tuah tu jenis havoc ke? Ada peribadi, ada tinggi punya pendirian. Kalau dia cakap tu yang dimaksudkan yang seumpama dengan dia, yang ada ciri-ciri nilai-nilai yang dipernilai oleh dia, Datuk Laksamana Hang Tuah. Jadi dia bilang tidak Melayu hilang di dunia. It's not just any Malay. It's real Malay. It's real Malay of his kind. That kind of Malay, yang tidak hilang di dunia sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Maka ciri-ciri ini yang kita nak ketengahkan. Ciri-ciri yang jadi kembali ke Melayu bukan satu bangsa yang rendah, bukan satu begitu semua. Kalau kita nak bikin lebih daripada Borobudur pun kita boleh bikin.
Kalau kita nak bikin lebih pada pagoda pun kita boleh bikin. No such thing. Kerana ada pegangan kita. Ada pegangan kita. Jadi tidak diukur ya. Ingat kayu ukur ya. Nilai-nilai kayu ukur tu kita bukan tengok kayu ukur dalam sudut material ya. Kita ukur apa nilai bangsa tu sampai di mereka, jadi kita pandang begini ya. Ini semua hasil apa yang saya pandang, saya renung pada bangsaku Melayu, dan aku dapati aku syukur orang Melayu. Aku syukur orang Melayu ya. Jadi ada tak yang boleh dibanggakan tentang orang Melayu? Ada. Mana kesan peninggalan tu? Mana kesan? Itulah kesannya. Kesan yang tak dilihat dengan mata. Kesan yang dilihat dengan mata. Bukan dilihat dengan mata kepala, tapi dilihat mata. Macam orang kalau pergi negeri Hadramaut, teruknya negerinya, rumah singit-singit, berdebu, panas. Ingatkan semua macam Habib Umar tu dengan serban, dengan jubah. Kaif halukum, tabil khair. Arab pakai comot-comot. Budak-budak kita lagi pakai yang smart. Pandang Hadramaut bukan dengan pandang mata. Pandang dengan pandang mata. Alam Melayu kita. Pandang alam Melayu bukan dengan pandang mata. Pandang dengan pandang mata. Mata hati yang mendalam. Mata hati yang menilai. Mata hati yang bersyukur. Mata hati yang mengagumi. Mata hati yang subhanallah. Jadi kau nampak bangsamu adalah hebat rupanya. Hebat bangsa Melayu. Ketika mereka boleh bangun, mereka bangun. Bangsa-bangsa lain bangun. Mereka tak. Mereka pegang. Itulah pegangan orang Melayu kita. Ratusan tahun meresap jiwa Islam dalam bangsa Melayu kita. Ya. Baik. ساد في المهد